Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hesa Sarah Dan saya Adisha Dania akan membentangkan kes kajian dalam video ini berkenaan dengan bab 9.3 tingkatan 4 langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Berikut merupakan penyataan masalah bagi kajian kes kami. Tema ialah Perlembagaan Tanah Melayu 1957. Tajuk kami Penggubalan Perlembagaan Tanah Melayu yang Merdeka. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk memerdekakan negara kita sehinggalah Suruhanjaya Perlembagaan Tanah Melayu berjaya dibentuk. Jelaskan usaha yang diambil dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu sejak pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Terdapat 3 objektif bagi kes kajian kami. Yang pertama, meneliti memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik dan pihak awam. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga, mengenal pasti reaksi parti-parti politik terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Semasa melaksanakan kajian kes kami telah menggunakan 3 kaedah sebagai sumber untuk mendapatkan maklumat. Kaedah yang pertama adalah kaedah perpustakaan. Kami merujuk buku teks sejarah tingkatan 4 sebagai asas bagi kajian kes yang bertajuk Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini. Selain itu, kami menggunakan kaedah media dengan melayari laman sesawang untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan objektif-objektif kajian kami. Akhir sekali, kami menggunakan kaedah soal selidik di mana borang soal selidik telah diedarkan kepada pelajar tingkatan 4 untuk mengenal pasti aras pengetahuan mereka tentang penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, dapatan kajian kami bagi memenuhi 3 objektif kajian yang telah dibentangkan. Dapatan kajian yang pertama kami iaitu memorandum pihak Raja-Raja Melayu, parti politik dan pihak awam. Raja-Raja Melayu mengemukakan memorandum baginda sendiri. Antaranya, baginda mencadangkan supaya persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong haruslah dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekanan. Tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah 5 tahun. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Memorandum daripada parti politik dan pihak awam. Yang pertama berkaitan soal kewarganegaraan. Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testament Amanah Politik Perikatan. Semasa menyediakan memorandum ini, terdapat perbezaan pandangan tentang isu jus soli daripada Parti Perikatan. Terdapat beberapa pihak dalam UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan jus soli. Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semelaya menggesa Suruhanjaya untuk peruntukan bagi kewarganegaraan melalui kelahiran. Masyarakat India menuntut kewarganegaraan mereka diteliti. Masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Dari segi bahasa dan pendidikan pula, memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada aliran bahasa Inggeris atau vernacular perlu diteruskan. Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Berikut merupakan isi kandungan draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Latar belakang. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau lebih dikenali sebagai Suruhanjaya RAT telah dibentuk pada Mac 1956 bagi menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya ini dipengerusikan oleh Lord William RAT. Pada bulan Februari 1957, Suruhanjaya RAT telah mengeluarkan draft perlembagaan untuk dibahaskan oleh penduduk dan parti politik tempatan. Kandungan draft. Yang pertama, meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Yang kedua, sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Yang keempat,
raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Akhir sekali, sebuah parlimen dengan dua majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Reaksi parti-parti politik terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu secara terperincinya telah dibahagikan kepada 4: UMNO, PAS, Parti Negara dan MIC. Pertama sekali, UMNO. Terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi. Yang terakhir, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Bagi PAS pula, parti PAS pula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Seterusnya, menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Bagi Parti Negara, Dato' Onn Jaafar dari Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan ini. Terakhir sekali, MIC. Terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Sementara itu, MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Pada 9 Mei 1957, Tengku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Husin, Ong Yuklin dan V.T. Sambatan berlepas sekali lagi ke London untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan. Selepas itu, hasil pindaan disembah berkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Pada 10 Julai hingga 11 Julai 1957, draft ini kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan. Pada 27 Ogos 1957 pula, draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Akhir sekali, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 perkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957. Bulan pertama bagi kes kajian kami untuk diri adalah kita perlu berani bersuara demi hak rakyat dan memberi cadangan agar kita dapat menyumbang kepada pengukuhan dan penambahbaikan kestabilan dan kedaulatan negara. Di samping itu, kita perlu menimbulkan kesedaran untuk memenuhi tanggungjawab kita sebagai rakyat kepada pembangunan negara dengan mengetahui dan mematuhi perlembagaan yang telah dikuatkuasakan. Hal ini dapat memupuk semangat patriotisme dalam diri bagi mengelakkan penindasan kuasa asing. Dari segi masyarakat pula, masyarakat perlulah bersatu padu dan bekerjasama untuk mengimarahkan kehidupan sebagai rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Sikap keterbukaan perlu ditanam dalam diri supaya kita membentuk suasana masyarakat yang harmoni dan menghormati. Terakhir, bagi negara, kestabilan politik dan ekonomi akan terjamin dengan wujudnya kerjasama pemimpin yang berwibawa dan bijaksana dalam menyusun perlembagaan negara. Hal ini kerana perlembagaan-perlembagaan yang dirangka itu dapat memantapkan lagi pelaksanaan perkembangan negara. Natijahnya, peningkatan ekonomi yang berterusan untuk membentuk negara yang maju. Secara keseluruhannya, melalui kaedah melayari internet, merujuk bahan cetak dan menjalankan soal selidik, kami telah mendapati bahawa penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merupakan suatu proses yang amat penting dan telah menentukan hala tuju serta masa hadapan negara kita yang tercinta. Walau bagaimanapun, ramai dalam kalangan masyarakat muda yang tidak mengendahkan perjuangan nasionalis tempatan terdahulu serta tidak mempunyai pengetahuan yang dalam tentang perkara ini. Hal ini dapat dilihat dalam hasil dapatan soal selidik yang telah kami jalankan bagi mengenal pasti aras pengetahuan para pelajar berkaitan penggubalan perlembagaan ini.
Konklusinya, semangat cinta akan negara perlulah diterapkan dalam diri setiap warga negara sejak di bangku sekolah lagi agar perpaduan kaum, kemerdekaan, kedaulatan dan keharmonian negara terus kekal tanpa ancaman serta campur tangan kuasa asing. Berikut adalah dapatan lampiran gambar dan grafik bagi kes kajian kami. Berikut merupakan lampiran bagi nama-nama responden yang telah menjawab soalan selidik kami. Berikut pula merupakan aras pengetahuan pelajar mengenai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Bagi soalan, adakah anda mengetahui tentang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini? Majoriti daripada mereka iaitu 53.8% hanya ingat-ingat lupa tentang perkara ini. Carta BAR menunjukkan bahawa secara puratanya aras pengetahuan pelajar hanyalah 35% berkaitan langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu berdasarkan respons-respons yang diterima. Dalam melengkapkan kajian kami telah merujuk sumber buku, internet dan juga melaksanakan soal selidik untuk mencapai objektif-objektif kajian kami. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.